pengenalan dan seumpamanya insyaAllah. Minta maaf Abang Zaim, saya tiru mula. Tak tunggu Abang Zaim. Baik, pada sesi sudah kita dah di akhir. Selamat datang pada Ustaz Razif, guru dan sahabat saya, dan sahabat-sahabat yang lain. Ini hanyalah sesi bacaan dan sedikit huraian lah, bahagian-bahagian ataupun line by line buku yang ditulis. Siapa yang dah baca boleh catch up dia punya perbahasan asas dia. Tapi di sana saya juga akan memberi huraian dan sedikit nilai tambah lah dengan sesuai dengan perkembangan daripada buku ini diterbitkan dari tahun 2019. Saya tulis dalam 2018. Kumpul bahan lama. Kumpul bahan dari awal 2010 ataupun 2008, 2009 lagi. Dan akhirnya terjadi ataupun idea ini diterjemah ke dalam bentuk buku ketika di hujung lah 2018 dan akhirnya 2019 diterbitkan. Agak cepatlah penerbitan dia tu. Baik. Fokus perbahasan dan pembahagian bab dalam buku ini, naskah ini mempunyai 4 bab utama, yang mana bab yang pertama membincangkan latar belakang bagaimana berlakunya proses pencemaran ataupun dalam bahasa Inggeris ini dipanggil contamination. Biasanya digunakan istilah itu oleh golongan dalam bidang medik ataupun perubatan. Contamination, berlaku pencemaran ataupun campur tangan, ataupun dalam bahasa antropologi dipanggil syncretism. Jadi itu istilah-istilah yang masyhur menggambarkan bahawa suatu benda yang sudah mendapat pengaruh daripada benda lain seumpamanya. Baik. Daripada unsur lain, unsur yang asal original. Sebab itu dalam Islam kita ada konsep tajdid. Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud itu. Rasulullah menyebutkan bahawa Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummah, Allah Ta'ala mengurniakan ataupun akan menimbulkan fi hadhihi al-ummah, yakni daripada ummah ini, ala ra'si kulli ra'si kulli mi'ati sanatin, iaitu pada setiap awal ataupun period 100 tahun, 1 abad, seorang mujaddid. Mujaddid di sini, kata Syekh Dr. Yusuf Qardawi dalam banyak perbincangan tentang islah dan tajdid, adalah pembaharu. Dalam arti kata, pembaharu ini bukanlah dia mencipta benda baru dalam agama, tapi mengembalikan nafas. Memperbaharui itu adalah mengembalikan ataupun memperbaharui kefahaman di atas tapak yang sama. Ibaratnya kalau masjid itu dibina ataupun dibuat baru di atas tapak yang lama. Asas yang lama itu. Asasnya Islam zaman Rasulullah, tapi dibaharukan itu dalam arti kata mengembalikan ruh kefahaman kepada zaman salaf, iaitu zaman Rasulullah, para sahabat, khususnya perkara yang thawabit, iaitu usuluddin, usul aqidah dan usul ibadah. Adapun isu-isu lain yang bersabit dan mutaghayyirat, benda yang anjal dan boleh berubah, sistem keuangan dan seumpamanya itu, tak ada isu. Baik, suara saya slow. Sekejap Kenapa jadi slow? Okey, masih perlahan ke suara saya? Sahabat? Okey je Ustaz. Okey. Nanti kejap lagi dia kuat lah tu, dia kereta api ni, awal ni dia slow dulu. Sikit lagi dia kuat. Mungkin juga saudara yang bertanya tu, mungkin dia punya awak punya device tu mungkin ada boleh keluar dan masuk balik, mungkin lebih terang lah. Baik, itu sifatnya pembincangan tentang islah dan tajdid yang dipopularkan oleh ramai jugalah asatizah kita, termasuklah yang biasa saya dengar daripada tahun 2009 tempoh hari masa saya masih awal 20-an, iaitu saya bersamahah Mufti Firlih lah ketika itu, melalui tulisan dia Minda Tajdid, buku-buku dia dan mengemudi Bahtera Binda dan seumpamanya itu. Sangat tak boleh dinafikan begitu kuat pengaruh daripada beliau hafizahullah ta'ala, yang kemudian barulah saya kenal Maulana Muhammad Asri Yusof dengan perbincangan yang lebih detail dan dalam tentang rekonstruk kefahaman kita terhadap benda-benda yang asas berkaitan dengan Quran, hadis, ulum Quran, ulum hadis dan juga sirah dan seumpamanya. Jadi itu
very fine combination among our asatizah ya. Sama ada setengah daripada kita kenal ataupun terdedah dulu perbahasan dengan apa yang dibawa oleh Maulana Muhammad Asri Yusof, kemudian baru pergi kepada Sayyid Samah Mufti, tidak ada masalah. Mereka saling melengkapi sebenarnya antara satu sama lain. Dan saya melalui fasa-fasa itu ya, fasa terdedah dengan wacana-wacana yang mereka bawa, melalui tulisan-tulisan mereka dan juga kuliah-kuliah yang sudah mula ada di YouTube dan seumpamanya ketika itu. Baik. Kemudian membawa saya kepada serius untuk belajar secara kita kata berstruktur. Walaupun masa tu degree saya bukanlah bidang pengajian Islam, saya ambil diploma Usuluddin di UM kerana saya tahu pengajian secara umum di sebuah masjid tak mungkin akan melahirkan orang yang boleh faham ataupun nak kata alim tu tidak tuan-tuan, jauhlah kita alim ni. Tapi orang yang paling tidak faham secara struktural tentang perbahasan yang namanya perbahasan berkaitan dengan dirasah Islamiyah itu. Saya berpegang bahawa kita boleh sebagai orang awam, walaupun kita tak hafal Quran, walaupun kita tak hafal hadis, walaupun kita jahil bahasa Arab, tapi kita orang awam boleh mencapai tahap al-fahmu, tahap faham. Sebagaimana Imam Hasanul Banna menyusun usul al-ishrin, iaitu rukun pertamanya iaitu al-fahmu itu. Jadi untuk nak jadi alim, faqih, daqiq itu cerita lain lah. Itu bahasa Arab pun kena lulus di peringkat asas lagi. Tapi bagi kita rata-ratanya orang awam yang masih lagi terkapai-kapai dalam penguasaan bahasa Arab, kita boleh mencapai insya-Allah dengan sedikit usaha, iaitu mencapai tahap fahim ataupun menjadi seorang yang afham ataupun seorang yang yang sampai kepada maqam al-fahmu tadi. Yang kita tahu bila orang nak bincang tentang agama, mesti yang pertama apa dia, yang kedua apa dia, yang ketiga apa dia, sumbernya, cara fahamnya. Bila rujuk Quran, kena tengok tafsir. Tafsir pula tafsir yang mana dulu? Tafsir bil ma'thur dulu. Tafsir Quran dengan Quran dulu. Quran dengan hadis, Quran dengan athar. Kemudian bila tengok hadis, kena tengok syarah. Syarah pula syarah mana yang muktabar, syarah mana yang kemudian. Paling tidak kita boleh menjadi orang itu. Dengan kekurangan-kekurangan yang kita ada insya-Allah. Baik. Dan kefahaman itu membawa kita sentiasa mencari ketulinan dalam agama. Kefahaman yang terbaik, yang paling aslam, yang paling selamat, yang paling aula, yang paling kita kata utama, yang paling asah, yang paling dekat dengan kesahihan dan seumpamanya. Jadi sebab tu saya kata perbahasan dalam buku saya ni sebenarnya sudah diungkapkan oleh tokoh-tokoh kita ataupun asatizah kita buat sekian lama. Cuma lagi mereka tidak konstruk secara khusus dan membincangkan dalam konteks sosio-budaya ataupun sosio-agama, dalam sejarah sosio-budaya dan sosio-agama di alam Melayu. Mereka bercakap tentang Israiliyat, mereka bercakap tentang hadis palsu, mereka bercakap tentang kepalsuan sirah, fitnah dalam sirah ini, tapi mereka tidak membincangkan tentang bagaimana ia bermula, bagaimana ia menapak sampai ke alam Melayu, menapak dan berkembang di alam Melayu menjadi fenomena yang tak mampu dinafikan. Dan saya ambil bahagian tersebut. Kebetulan saya dalam bidang pengajian Melayu di peringkat master dan PhD tempoh hari dalam bidang tamadun Islam. Jadi saya itu ruang yang saya boleh explore untuk melengkapkan puzzle yang mereka tinggal. Itulah tujuan buku ini ditulis pada 2018 dan terbit 2019. Dan hari ini dah 2023, hampir 3-4 tahun sudah ya. Jadi banyaklah maklumat baru yang ada kemudiannya yang saya fikir bila kita baca ni, saya boleh share maklumat-maklumat tambahan insya-Allah. Baik. Seterusnya kita katakan di sini dan naskah ini mempunyai 4 bab utama, yang mana bab yang pertama membincangkan latar belakang bagaimana berlakunya proses pencemaran yang menatijahkan kerancuan pemikiran. Kita sebutkan dah, kerancuan adalah kekeliruan ataupun contamination tadi. Kemudian terhadap sumber rujukan utama Islam iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ataupun yang lebih tepat adalah kerancuan terhadap kefahaman. Kefahaman itu. Fasa ini merujuk kepada era awal Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW, khususnya 3 abad pertama hijrah yang disebutkan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kata Rasulullah.
kurun selepasku dan kurun selepasku. Cuma ulama ada yang faham 3 kurun itu maksudnya sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, 3 generasi. Tapi secara umumnya secara umum lebih ramai kata 3 abad pertama lah, 300 tahun pertama hijrah yang melahirkan manusia-manusia yang terbaik bagi umat Islam. Manusia yang tak mungkin ditandingkan dalam generasi selepasnya. Sebab itulah perbandingan yang dibuat zaman yang kemudian nilai kefahaman akidah, nilai ibadah, nilai akhlak, nilai mereka punya makrifah kepada Allah, dalam bahasa orang-orang yang belajar tasawuf ni, tak mampu untuk lawan 3 generasi abad pertama, khususnya para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Itu kita punya parameter, ya. Epistemological kita itu begitu. Mesti kita letak arasnya ataupun asasnya begitu. Maka kalau kita letak sahabat di tempat yang sangat tinggi, bawah Rasulullah, marilah wali terbang ke, marilah wali keluar tangan daripada kubur ke, yang diceritakan begitu, yang entah betul ke tidak tu. Dan saya of course menerima ia tak betul lah. Sebagai benda yang tak mungkin, sebab para sahabat Rasulullah pun tidak begitu. Nah, kalaulah keutamaan kebal, kalaulah boleh gaib timbul di mana-mana, itu adalah kelebihan yang agama ini suruh, maka sahabat dan para Rasulullah dan para sahabatlah terlebih dahulu ada kelebihan-kelebihan tersebut. Dan kita tak nafikan di sana ada karamah-karamah, keajaiban-keajaiban tertentu yang Allah Ta'ala bagi kepada para sahabat selagi mana ia dibuktikan bahawa riwayat itu sahih. Baik, seterusnya fasa kedua. Dan fasa kedua secara khusus untuk alam Melayu Nusantara ialah pada era awal Islam mula masuk, khususnya era transisi zaman Hindu-Buddha kepada Islam. Justru ia mempunyai 4 bab, dimulai dengan mukaddimah, latar belakang perbahasan. Ini panjang, 70 muka surat itu saja, ya. Sebab saya betul-betul membahaskan secara detail lah isu tersebut supaya ke depan memang tak timbul dah kefahaman, tidak timbul dah persoalan kenapa ya tiba-tiba alam Melayu ni ada Israiliyat, ada hadis palsu. Kita dah jelaskan sejelas-jelasnya macam mana proses itu berlalu. Dan setakat ni para academician yang baca, orang awam, orang yang setuju dan orang yang tak setuju yang duk baca buku ini, saya menantilah bukanlah kutukan, maksudnya komentar balas apa yang boleh diberi nilai tambah, dan adalah segelintir yang memberikan komentar dan ada ramai yang setuju, dan saya masih ke depan mungkin kita akan upgrade lagi lah maklumat-maklumat tambahannya. Baik, seterusnya 4 bab itu dimulai dengan mukaddimah, latar belakang perbahasan bagi fasa tersebut, dan kemudian diikuti bab 1 Israiliyat, dan tokoh yang paling lantang bercakap tentang Israiliyat melalui tulisan-tulisan mereka dan seumpama siapa ya? Sayyid Samah Mufti Perlis hari ini ketika dia mula-mula balik daripada Jordan. Pengaruh daripada guru dia iaitu baru meninggal dunia tahun lepas ataupun tahun sudah ya, ataupun 2 tahun sudah, iaitu Sahibul Fadilah Dr. Saleh Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah ta'ala, yang menjadi guru kepada ramai asatizah yang khirij daripada Urdun, daripada Jordan ya, yang balik daripada Jordan. Bidang tafsir, seorang yang cenderung kepada ikhwani, tapi begitu sekali hebat dalam kesumbangannya terhadap tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran, karya-karyanya begitu banyak dalam bidang Quran. Bahkan tesis master dan PhD dia adalah menganalisis ataupun membincangkan tentang sumbangan Syed Qutb rahimahullah ta'ala, khususnya dalam fi zilalil Quran. Ini yang menariknya, tentang fi zilalil Quran itu sangatlah tidak diterima oleh Al-Azhar semasa, dan juga mereka yang daripada Saudi memang tolak langsunglah fi zilalil Quran sebagai tafsir Quran, kerana menganggap Syed Qutb bukan ulama. Dia lebih kepada muaddib ataupun sastrawan ya. Tapi bagi mereka yang tengok secara objektif sumbangan dan intipati tafsir fi zilalil Quran macam Dr. Saleh Abdul Fattah Khalidi, ternyata apa yang ada dalam kitab-kitab itu cukup luar biasa. Sehingga saya pernah menyebutkan bahawa semoga saya ada kesempatan untuk berkhidmat pada tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka, sebagaimana Dr. Saleh Abdul Fattah Al-Khalidi berkhidmat kepada tafsir fi zilalil Quran. Begitulah sekali
mulim ataupun mutqinnya Dr. Saleh Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah yang mengkaji tafsir fi Zilalil Quran oleh almarhum Syed Qutb rahimahullah ta'ala juga. Baik, kemudiannya hadis maudhu' ini of course lah saya bersama Mufti Perlis juga dan juga Maulana Muhammad Asli Yusof lagi awal, dan kemudian diikuti oleh ramai asatizah kemudiannya mula membongkarkan, dan juga di Malaysia UM khususnya zaman selepas daripada guru saya, guru ulum hadis saya iaitu Dr. Fauzi Draman, ketika itu dia Profesor Madya, yang PhD dia mengkaji status hadis-hadis dalam karya-karya Syekh Daud Fatani. Bayangkan, menganalisis kedudukan hadis dalam karya ulama Fatani yang paling besar, paling kibar, iaitu siapa dia? Syekh Daud Abdullah Al-Fatani. Berani tuan-tuan, berani kita. Dia buat di UKM ya, dan penyelih dia seorang wanita. Luar biasa. Dan buku itu telah terbit, sebahagian tesis dia telah terbit dengan dengan DBP. Hafizahullah Ta'ala, dia sedang pencen sekarang dan juga sedang ada sakit juga. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan guru kami, Dr. Fauzi Draman. Dan daripada dialah lahir generasi yang ramai sarjana-sarjana, master dan PhD takhrij, iaitu membuat ulasan ataupun membuat kajian terhadap manuskrip-manuskrip ataupun karya-karya Jawi di alam Melayu. Kemudian lahirnya Dr. Faisal Ahmad Shah yang menjadi pakar rujuk utama hari ini di UM, dan seterusnya ramai lagi lah muncul kemudian, yang hampir semua kitab Jawi hari ini telah cuba untuk disemak hadis-hadisnya, dan sebahagiannya data-data yang keluar adalah hadis-hadis palsu yang ada di alam Melayu kita ni, boleh kata berkisar kepada hadis-hadis yang sama. Hadis palsu tu dahlah hadis yang Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi, Muwatta, Imam Malik, Musnad Ahmad, Sunan Darimi ni tidak ada terjemahan lengkap dalam bahasa Melayu tulisan Jawi, tak ada ya. Sehinggalah Fadilatul Syekh Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri arahkan terjemahan lengkap Sahih Bukhari. Itulah terjemahan Sahih Bukhari pertama sepanjang Islam sampai ke alam Melayu Nusantara, maksud saya semenanjung tanah Melayu. Itulah terjemahan lengkap Sahih Bukhari yang pertama dalam bahasa Melayu Malaysia. Indonesia dah lama lah, jangan bandinglah dengan Indonesia ya. Malaysia. Itulah yang pertama, dan sumbangan itu, khidmat itu, semoga Allah Ta'ala nilai sebagai satu sumbangan yang luar biasa sehingga hari kiamat lah, insyaAllah. Besar sumbangan tersebut dengan waktu yang singkat. Berapa lama sahaja berjaya disudahkan. Luar biasa. Vision, misi dan visi yang jelas daripada mantan Menteri Agama, mantan Mufti Wilayah. Ustaz Razif ada di sini, antara orang yang penting yang terlibat secara langsung dengan projek-projek tersebut. Tuan-tuan dan puan rahimahullah, bila Sahih Bukhari siap diterjemah, bermaksud sebahagian besar Sahih Muslim juga sudah diterjemah. Begitu jugalah yang kita katakan sebagai Al-Lu'lu' wal Marjan juga sudah selesai. Dan juga kitab-kitab lain. Maksudnya daripada Sahih Bukhari itu sepatutnya lahir lagi banyak terjemahan-terjemahan yang boleh memberikan nuansa perbincangan keislaman yang lebih berorientasikan Quran dan Sunnah kepada masyarakat kita. Baik. Kemudian fitnah sirah, yang saya maksudkan fitnah sirah di sini adalah isu-isu berkaitan dengan sirah yang popular tapi sebenarnya tidak sahih buat sekian lama tersebar di alam Melayu kita melalui kitab-kitab Jawi dan juga melalui tulisan-tulisan popular yang bersumberkan juga daripada belah-belah negara Arab, India dan seumpamanya. Dan antara individu yang terawal secara lantang dan tegas dan keras terbuka membincangkan isu ini, tak dapat tidak kita mesti memetik dan merujuk kepada Sahibul Fadilah Maulana Muhammad Asli Yusof Hafizahullah Ta'ala. Antara yang popular yang menyebabkan semua orang terbenung dan juga payah nak terima pada peringkat awal adalah pembelaan beliau Hafizahullah terhadap Muawiyah ibni Abi Sufyan, dan dianggap oleh beliau sebagai khalifah kelima dalam Islam berbanding dengan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Bahkan beliau mendatangkan pandangan yang beliau nukil daripada Syah Waliullah Ad-Dihlawi berdasarkan hadis yang menghuraikan tentang 12 generasi, bahawa sebenarnya Khulafa Ar-Rashidin itu bukan 4 orang tetapi 12 orang semuanya. Ini pun menyebabkan kita terpana. Saya sampai hari ini pun ada benda-benda yang masih lagi
tak boleh nak hadam lah tinggi sangat ataupun ke depan sangat apa yang disampaikan oleh Maulana Muhammad Asif. Saya tak tahu antum semua dah melalui semua isu-isu tersebut ataupun tidak, tapi sepatutnya di teratak hadis ni kita dah lalulah proses untuk faham kritikan dan pembetulan yang dibuat oleh Maulana Muhammad Yusuf sepanjang beliau berkhidmat kepada agama dan umat ini selama 30 tahun lebih di Malaysia ni ya. Semuanya alhamdulillah ada dalam rakaman-rakaman lama beliau, forum, seminar, penulisan dan seumpamanya. Kritikan beliau yang tegas terhadap Syiah itu luar biasa, dan pembelaan beliau yang cukup luar biasa kepada Muawiyah ibni Abi Sufyan itu juga luar biasa, dan pandangan yang beliau nukilkan daripada Syah Waliullah Ad-Dihlawi yang tak ramai sarjana di Malaysia rujuk, dan juga kebolehan beliau membaca dengan fasih dalam bahasa Urdu, dan juga kebolehan beliau dengan fasih membaca dalam Farsi, menyebabkan banyak maklumat, bukan sekadar orang yang boleh dalam berbahasa Arab boleh rujuk, tapi dia boleh akses kepada sumber yang lain tu lagi. Sebab tu saya cadang kalau siapa yang serius nak faham pemikiran Maulana Muhammad Asif Yusuf, kena dengar 5 ataupun 6 siri syarahan dia di API tempoh hari ya, yang diusahakan oleh pentadbir pada ketika itu daripada Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Beliau menyampaikan syarahan dalam 6 ke 8 siri berkaitan sumbangan ulama-ulama India, subkontinental Indo-Pakistan dalam pengajian Quran dan hadis yang pada saya sangat mind blowing lah. Kita tak akan jumpa syarahan-syarahan yang seumpama daripada tokoh-tokoh lain. Walaupun mungkin ada tokoh lain yang tahu, tapi cara penyampaian dan juga fakta-fakta yang dikemukakan pada tahun 2016-2017 ya, 5-6 tahun sudah tu cukup luar biasa. Bagaimana sumbangan sarjana-sarjana Islam di belah sana, di belah India. Dalam mana mereka tu banyak benda-benda khurafat tahyul yang masih banyak, ajaran sesat Brelwi apa semua, tapi perkembangan ilmu dirasah Islamiah, ulum Quran, ulum hadis juga luar biasa hebat. Itu vice versanya. Baik. Naskah ini menghujahkan, yakni buku ini saya menghujahkan bahawa 3 punca utama yang menyebabkan pencemaran sumber-sumber sakral Islam yang menatijahkan keasliannya semakin lama semakin pudar, apatah lagi kini selepas hampir 1400 tahun dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah satu gerakan terancam dari musuh Islam, sama ada dari luar iaitu kaum kafir dan musyrik dari agama Yahudi dan Nasrani termasuk Arab jahiliyah, atau dari dalam sendiri iaitu kaum munafik dan ahli bid'ah wad dalal yang berevolusi menjadi pelbagai jenama pada hari ini. Walaupun secara khusus tidak ada dah golongan yang namanya Mu'tazilah, walaupun tidak ada dah golongan yang bernama Jabariyah, Qadariyah ataupun pelbagai lagi firqah-firqah yang kita jumpai dalam perbincangan aliran pemikiran dalam Islam dulu klasik ya, Abdul Qahir Baghdadi dalam Al-Farqu Bainal Firaq, ataupun Syahrastani dalam Mihal wan Nihal dia tu. Hari ni kita tak jumpa dah secara khusus, tidak ada NGO yang bernama Persatuan Mu'tazilah se-Malaysia. Tak ada tuan-tuan. Kalau ada macam tu memang jam lah. Tetapi bibit-bibit pemikiran itu masih wujud dan masih subur. Adalah. Secara langsung ataupun tidak langsung. Dan mungkin sebahagian kita pun ada kadang-kadang itu bukanlah terpengaruh ya. Ada aspek itu dalam konteks kita berfikir dalam agama. Bukan dengan sengaja, tapi tak sengaja dah seumpamanya. Tapi kita berfikir begitulah, keadaan kita tak sedar. Tak ada isu lah di situ ya. Cuma keraguan-keraguan yang muncul dalam isu agama itu di peringkat awal adalah satu benda yang harus dan bagus untuk dicermati. Tapi yang tak betulnya adalah kita berhenti mencari jawapan. Itu tak betul. Kalau kita ragu Allah wujud ke, kita ragu apa, benda-benda yang bagi orang yang belajar ya, orang yang minat belajar ni, kalau dia ragu benda yang paling sensitif sekalipun tak ada isu. Itu dia dalam kepala otak dia lah. Nah, tetapi yang salah adalah dia berhenti cari jawapan dan jujur dengan hujah-hujah dan jawapan-jawapan yang diberikan. Meskipun hujah itu sudah tegak dan jelas, dan dia pun dah tak mampu dan nak nafikan. Tapi sebab orang yang bagi hujah itu orang yang dia tak suka, asatizah yang dia tak suka, bukan geng dia, maka dia tak terima. Yang tu kita katakan kesombongan lah. Aba wastakbar wa kana minal kafirin tu.
perangai iblis tu lah dalam neraka tempoh yang akhirnya di zaman tidak mahu sujud kepada Nabi Adam alaihissalam itu. Jadi kita kena objektif. Jadi payahlah nak objektif ni. Akademik mengajar kita objektif. Dan objektif itu menyebabkan kita perlulah untuk secara jelas menyebutkan yang baik dan yang tidak baik. Sebagaimana saya buat buku ini juga menimbulkan persepsi bahawa saya sengaja nak bongkar keburukan orang Melayu kita. Saya katakan, ya, memang ada, bukannya tak ada. Takkan nak kata tak ada, ada. Tapi tak banyak. Dalam 10-20%. 80% tak ada masalah. Dan pujian itu pun kita berikan. Bacalah dulu bukunya. Ini tidak baca tajuk terus buat kesimpulan. Kita tak setujulah. Jadi kelas ini baguslah. Paling tidak tuan-tuan sudi mendengar saya menghurai dan membahaskannya secara lebih jelaslah insya-Allah. Oleh kerana perlawanan secara berdepan dengan umat Islam melalui peperangan di medan Harbul Qital, susah untuk dimenangi, maka mereka menukar strategi iaitu melakukan apa yang sudah pendeta ulama agamawan mereka lakukan kepada sumber wahyu agama mereka, iaitu tahrif, melakukan penyelewengan terhadap sumber utama Islam. Ketika saya menulis ini, konteksnya masih lagi hanya golongan munafik, golongan kafir yang mengaku masuk Islam dan akhirnya melakukan tahrif daripada dalam. Tetapi setelah beberapa tahun kebelakangan ini, kita jelas tentang satu aliran yang namanya batiniyah, maka persepsi dan perspektif kita semakin bertambah tentang gerakan-gerakan ini tidak bersendirian, mereka banyaklah. Golongan yang memusuhi agama tauhid ni bukan seorang, bukan satu golongan, tapi ramai. Segala agama yang tidak tauhid itu sebenarnya memusuhi agama tauhid kita ni. Dan mereka memang berniat, kemuncaknya adalah untuk mensyirikkan agama tauhid. Siapa kepalanya? Syaitan iblis lah, of course. Kerana nak pastikan kita bersama dia kekal dalam neraka abadan abada, selama-lamanya. Baik. Persoalannya adalah, apakah mereka berjaya? Iaitu dulu dan kini, walaupun apa jenama gerakan dia berapa, apakah mereka berjaya? Subjek itulah yang menjadi latar premis kepada perbahasan seterusnya, iaitu mendedahkan dan memperincikan 3 perkara utama yang menyebabkan kerancuan pemikiran beragama umat Islam yang menjadi fokus penulisan buku ini. Dari sudut gaya penulisan pula, saya memilih untuk menulis dengan gaya menceritakan fakta dan analisis penghujaan, bukan menyatakan fakta sebagaimana tesis akademik. Sebab tu ada aroma bercerita sikit. Kadang-kadang saya guna perkataan saya untuk nak ringankan perbahasan lah. Sebagaimana saya sebut minggu sudah, saya nak orang akademik baca buku ni dia rasa ada nilai akademiknya. Saya nak bila orang awam baca dia tak terasa terlalu berat, tapi masih lagi boleh untuk terima fakta-fakta juga perbahasan yang diperbahaskan. Jadi setakat ni respon yang saya dapat daripada sahabat yang latar belakang akademik ataupun bukan, alhamdulillah positif. Begitulah. Saya tak tahulah tuan-tuan yang berada dalam grup kita ni okey yang dah mula baca, mungkin ada sebahagian dah beli dan mula baca sendiri sebelum kita mula bincang ni pun. Saya yakin ada dah 2-3 orang yang mula baca. Saya tak tahulah apa respon tuan-tuan ya. Nanti kita buka sesi soal jawab, boleh bagi pandangan lah. Baik, bagi sesiapa yang biasa membaca sebagai contoh karya Karen Armstrong. Karen Armstrong, saya ingat ramai yang kenal. Ini pun antara saya tak dapat nafikan kekaguman terhadap kerja-kerja beliau, kerja penulisan ya. Kerja penulisan beliau, juhud beliau dalam menulis isu-isu yang bersabit dengan agama lain. Yang satu masa dia itu seorang nun, seorang padri wanita, tapi akhirnya dia pun iktazil. Dia keluar daripada menjadi itu dan akhirnya menyumbang dalam penulisan berkaitan agama-agama dengan objektif, tapi masih dalam bahasa bercerita, dan beliau seorang wartawan kemudiannya menulis dalam gaya kewartawanan ya, storytelling kewartawanan yang begitu sekali luar biasa. Tapi faktanya masih dan wacananya masih kekal di situ ya. Ataupun karya terbaru Prof. Dr. Jonathan H.C. Brown, ketika saya menulis ini, beliau terbit buku baru Misquoting Muhammad, yang walaupun nampak macam ringan tapi bila baca berat jugalah. Misquoting Muhammad. Apatah lagi bahasa Inggeris beliau agak tinggi juga sebenarnya ya. Akan mendapati meskipun mereka membahaskan isu seberat isu ketuhanan, sejarah, peperangan, konflik keagamaan, tapi gaya penulisan New Journalism, ini satu teori dalam bidang penulisan, khususnya berkaitan dengan kewartawanan,
benar-benar membantu proses tapi gaya penceritaan dan perbahasan menjadi lebih mudah dan seronok untuk dihadam oleh para pembaca meskipun topik perbincangan agak berat. Baik, selain itu, kebanyakan rujukan pada teks atau nota kaki yang digunakan adalah sama ada terjemahan dalam bahasa Melayu, Indonesia ataupun Inggeris, tapi dalam masa sama saya akan masukkan pautan asal PDF bahasa Arab bagi siapa yang mahu menyemak sumber asal dalam bahasa Arab. Manakala untuk terjemahan pula, tujuan jika sesiapa yang mahu dapatkannya namun tidak mahir dan masih dalam proses belajar bahasa Arab, macam saya sendiri, saya sebutkan di situ, maka ia menjadi satu alternatif yang baik. Justru saya tidak memperbanyak dan memperincikan nota kaki melainkan ada keperluan dan kepentingan yang mendasar. Seterusnya, ada pun maklumat-maklumat yang bersifat umum yang sudah diketahui ramai, maka saya memilih menulisnya dengan kaedah intertext melalui bahasa saya sendiri, iaitu sekadar merumuskanlah apa yang melalui bahasa saya untuk meringkaskan, memudahkan. Baik, harapannya ni. Saya berterima kasih selain pun tidak layak kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi saya limpah kurnia Islam dan iman selain waras akal, ilham serta peluang. Demi peluang, meskipun secara merit, ilmu dan akademik tidaklah layak dikreditkan kepada peribadi saya. Terima kasih buat kaum ilmuwan, terima kasih kepada buat kaum ilmuwan, kaum intelektual dan kaum salihin, kerana mereka dunia ini tercerahkan, khususnya guru-guru sebahagian kecilnya saya sebut di atas, yang saya terkesan dan mengambil manfaat yang begitu banyak daripada pemikiran mereka sama ada melalui syarahan, penulisan dan petunjuk yang mereka berikan secara langsung atau tidak langsung. Semoga Allah menjadikan ilmu mereka sebagai jariah al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Berdasarkan hadis ada di nota kaki itu, saya nyatakan matan lengkapnya. Secara jujur, saya mesti berterima kasih kepada industri perbukuan negara seberang, Indonesia, dan seluruh karyawannya kerana terlalu prolifik dalam menerbitkan karya terjemahan dari seagung-agung karya hinggalah sekecil-kecil karya daripada pelbagai bahasa dunia, khususnya karya berbahasa Inggeris dan berbahasa Arab, dari buku kecil, Kutayyib, hingga kepada jilidan tafsir Al-Quran, syarah hadis dan ensiklopedia pelbagai tema. Luar biasa. Alternatif yang cukup membantu dalam rujukan dan bacaan bagi seorang pembaca yang tidak fasih dalam bahasa sumber asal. Meski justru terjemahan bahasa Indonesia sangat membantu di samping mudahnya zaman ini untuk kita capai dalam naskah asal dalam bentuk PDF bagi semak imbang ketepatan terjemahan. Rasa syukur dan terima kasih yang sedalamnya kerana Allah menemukan, ini tak payah baca lah. Ini kredit pada keluarga saya saja. Okey, bla bla bla, itu tak penting. Okey, di bawah ini penting. Ustaz Razif, kalau ada lagi. Sekali lagi saya mengharapkan naskah ini memberikan sumbangan signifikan dengan izin Allah sebagaimana karya hebat almarhum Maulana Abul Hasan Adi Al-Hasani An-Nadwi rahimahullahu ta'ala yang berjudul Madza Khasiral Alam bil Ihtiqatil Muslimin, yang bermaksud apakah kerugian dunia akibat kemunduran umat Islam, yang menggegarkan dunia umat Islam dan ilmuwan serta para pemikirnya. Buku ini tuan-tuan saya kenal melalui perkongsian Sayyidus Samahah Mufti Wilayah. Sebelumnya lagi saya kenal Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri ketika beliau mula-mula berceramah dalam TV9 dan seumpamanya. Ada dalam satu forum Islam, saya ingat masa tu Agung ketika itu, Sultan Mizan hadir, dan beliau menceritakan tentang buku ini, pentingnya buku ini. Dan Maulana Abul Hasan Ali Nadwi menulis buku ini ketika umur 24 tahun tak silap saya, yang menyebabkan saya masa tu awal 20-an rasa wow, macam mana seorang tokoh Maulana Abul Hasan Ali Nadwi ni tulis buku yang begitu hebat, membincangkan tentang bagaimana peradaban dunia rugi akibat daripada mundurnya peradaban Islam. Dan beliau menulis, kita baca terjemahan sahaja dah rasa hebat. Saya tak tahulah macam Ustaz Razif ataupun orang lain yang baca dalam bahasa asal, bahasa Arab, apa perasaannya ketika itu. Luar biasalah. Semangat kita nak bincang tentang masalah umat, nak bincang tentang pembangunan tamadun, mencanak-canak ketika itu jadi kita rasa nak bincang benda-benda besar saja. Baguslah. Ataupun minta maaf ketika berusia 29 tahun, bukan 24 tahun tu sastrawan negara Samad Said tulis novel dia Salina yang kontroversi tu. Seorang pelacur yang solehah. Salina masa dia umur 24 tahun. Maulana Abul Hasan Ali Nadwi menulis dalam berusia 29 tahun. Sebab tu saya masa tu fikir saya kena tulis buku-buku yang
setelah saya bereksperimen lebih kurang 10 tahun ya, daripada 2009 saya kerja penerbitan, mula menulis novel, sehinggalah 2019, saya fikir 10 tahun sudah cukup masa untuk belajar dan bereksperimen, dan seterusnya 2019 dan ke atas saya kena tulis buku-buku yang benar-benar bidang niche, dalam yang sesuai dengan bidang yang memang saya nak fokus, melengkapkan apa yang sedia ada yang ditinggalkan oleh masyaikh-masyaikh, dan juga membina jati diri saya dalam akademik ya. Sebab tu master dan degree saya, master dan PhD kemudian ada kaitan juga dengan secara langsung dengan buku-buku yang saya tulis ini. Alhamdulillah, semalam saya menghantar semua tesis untuk cetakan tesis untuk saya makan. Mohon doakan semua supaya berjalan lancar lah. Sebab apa cepat tu? Sebabnya antara sebab PKP tempoh hari, alhamdulillah. Di sebalik musibah itu ada nikmatnya. Asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah, dan juga PKP sangat membantu saya fokus menulis. Memang zauk lah masa tu ya, tak tidur malam, selama bulan-bulan memang duk fokus menulis. Tapi semua dah start bila kerja balik, berhenti, fokus kerja tu tinggal langsung. Sebab tu saya berhenti bulan 10 tempoh hari. Saya bincang dengan isteri, kata tak boleh kena buat pengembangan. Saya berhenti sebab DIA pun kontrak juga. Fokus menulis 2 bulan kemudian, habislah dan sudah hantarlah semalam. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, semoga ada manfaatnya nanti insyaAllah. Baik, memang seragam. Dan yang kedua, yang pentingnya adalah 10 hari bulan ni, ni 8 hari bulan 3, 10 hari bulan 3 adalah tarikh terakhir untuk hantar supaya tak kena bayar yuran sen depan. Itu lebih utama. Sebabnya duit dalam KWSP dah habis dah tuan. Saya belajar master PhD guna KWSP saya kerja ya. Jadi bila bayar claim, tempoh hari dah kosong dah. Akaun 2 saya tu dah kosong. Jadi saya kata tak boleh ni, kena cepat ni. Tak sanggup dah nak untuk extend 1 sem, 2 sem lagi. Tak boleh dah. Baik. Itu sekadar perkongsian lah, nak bagi semangat Ustaz Razif supaya cepat sikit dia hantar tu. InsyaAllah. Dah siap dah tu, dah ramai lagi lah kawan-kawan yang saya tahu sedang sama belajar. InsyaAllah boleh boleh insyaAllah. Baik. Seterusnya. Oleh kerana okey, saya sebut sini apa dia? Maulana Abdul Hasan Nadwi tulis buku tersebut dan saya sure lah sahabat-sahabat semua yang minat tentang wacana dakwah, pembangunan, peradaban, tamadun, clash of civilization, bagaimana pertembungan idea-idea timur dan barat, idea Islam dengan barat apa semua, memang kena baca karya Madza Khasiral Alam bil Inhitatil Muslimin. Terjemahannya cukup banyak dalam bahasa Indonesia lah, tapi ada yang pekat dan ada yang ringan sikit. Dan saya ingat kalau Ustaz Razif nak khidmat terjemah sekali lagi dalam bahasa Melayu pun masih penting karya ini masih penting supaya ada dalam bahasa Melayu Malaysia kita. Dan saya ingat ini antara buku agung yang boleh diangkat menjadi karya besar, termasuk daripada apa yang diwar-warkan oleh PMS kita untuk diterjemahkan karya agung dalam bahasa Melayu yang dia peruntukkan 20 juta untuk hal tersebut. Siapa yang baik dengan Menteri Pendidikan, DBP ke apa semua, bolehlah kemukakan cadangan ini insya-Allah. Baik. Semua ada jugalah pandangan kata, dah ada dalam bahasa Indonesia, buat apa nak ada dalam bahasa Malaysia lagi? Betul juga tu. Ya. Daripada kita buang masa dipanggil tahsil al-hasil, membuat benda yang sama, baik kita explore benda yang Indonesia pun tak buat lagi. Nah, tapi tetaplah ada kebaikan insya-Allah. Baik, ketika itu apa kata? Karya tersebut kemudian diterjemahkan dalam pelbagai bahasa dunia kerana manfaat yang cukup besar. Ia ditulis ketika umur Maulana An-Nadwi rahimahullah hanya berusia 29 tahun, kurang 4 tahun ketika karya saya ini siap dituliskan. Maksudnya saya tulis karya ni ketika umur 30 berapa tahun 34 33-34 gitulah. Baik, ini kerana wacana dalam naskah yang saya usahakan ini adalah cukup mendasar dan menjawab persoalan sepanjang zaman. Mengapakah umat Islam seluruh dunia khususnya di alam Melayu sama ada golongan awam maupun golongan ilmuwan keliru tentang hakikat sebenar sumber Islam yang asli dan apakah kerancuan dan kerosakan yang sudah berlaku kepadanya. Semoga Allah redha dan merahmati usaha kecil ini sebagai satu daripada kebajikan daripada saya dan guru-guru yang saya ambil ilmu mereka. Jika para pembaca menemui ada perkara atau fakta yang salah yang perlu diperbetulkan, mungkin juga mahu memberikan
sebarang kritikan membina, ia sangatlah dialu-alukan. Pasti naskah ini jauh daripada kesempurnaan kerana ia adalah hasil usaha seorang manusia. Wallahu a'lam. Itu kita punya kata pengantar panjang lebar ni hadisnya. Hadis riwayat Muslim nombor 1631 tadi, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lahu. Itulah hadisnya, ada dalam sunnah.com. Baik, kita terus pergi kepada mukaddimah Pasak Minda, dan ini sangat panjang dan sangat penting kerana saya curahkan segala-galanya dalam ini. Mungkin pada setengah orang agak melewah-lewah dan melebih-lebih, macam Ustaz Abdullah Bukhari Al-Hafiz, dia baca dan dia puji buku saya ni, tapi dia kata mukaddimah panjang sangat, tak boleh macam tu, kena pecah-pecahkan. Saya pula kata, memang saya sengaja nak bagi lelah dulu, dan bila dah habis lelah tu, jadi yang belakang 3 bab lagi jadi ringan, 20 muka surat, 30 muka surat saja. Sebab dah faham core dia punya perbahasan, jadi yang hujung-hujung tu okey lah. Saya punya kaedah begitu, tapi tak ada masalah. Itu style dan kaedah masing-masing. Saya terbuka pada kritikan, dan saya terimalah memang mungkin ada unsur lebih-lebih sikit. Sebab 70 muka surat ni, bagi setengah orang yang membaca, dia panjang. Cuma saya ada satu pandangan, ya. Setelah dalam 10 tahun dalam dunia penulisan dan penerbitan, saya kerja daripada PTS, saya berhenti kerja Jawi, saya mula kerja PTS, kemudian saya pergi ITBM, kemudian saya freelance, kemudian saya masuk balik ke Karangcraft, kemudian saya berhenti jadi freelance balik, sama master mengajar sekejap di ASIS UiTM sebagai pembantu pensyarah, dan kemudiannya dekat UNITA untuk subjek teras, dan kemudian saya sambung semula ke UM dalam pengajian Melayu, dan kemudian sekarang jadi pensyarah sambilan di OUM. Dan sebelum ini 3 tahun masa PKP saya sempat pertama kalinya masuk dalam perbukuan akademik, ya, di IOM Press. Jadi saya mula faham bahawa ya, buku diterbitkan baguslah di luar sana. Saya membezakan antara buku yang bersifat kompilasi artikel-artikel yang sangat bagus dan sangat diperlukan dalam konteks bahasa. Tapi bagi saya buku yang sebenar-benar buku lah adalah yang biasa universiti terbit itu. Maksudnya dia kena ada mukaddimah dan dia ada perbahasan-perbahasan yang khusus 3-4 bab itu, dan ia saling berkaitan antara satu, berkesinambungan, dan akhirnya dia ada penutup. Maksudnya dia bahaskan, sebab tu buku ni kita panggil sebuku roti. Buku ni satu benda yang solid, yang ada mukaddimah, yang ada perbahasan khusus dalamnya, dan ada penutup. Macam kita punya tesis lah. Dia mesti lagutu. So bermula daripada situlah saya dah tak tulis buku yang bersifat kompilasi artikel. Sebab itu buku juga, fizikal zahirnya buku, tapi ia masih tak sampai makna kepada hakikat buku yang sebenar itu. Wallahu alam, itu pandangan saya. Jadi saya mula fokus kepada penulisan buku lagu ni lah. Jadi biasanya buku akademik, dia bab tak banyak. Dia 3-4 bab saja, tapi perbahasannya biasanya sampai 200 muka surat lah. Sebab dia membahaskan satu isu secara narrow down, iaitu mendalam untuk selesaikan betul-betul satu isu tersebut. Sehingga orang yang baca memang dapat kefahaman lah. Dapat kefahaman tentang kenapa ia berlaku, bagaimana, dan dapat juga memikirkan jalan-jalan penyelesaian pada masa depan esok. Untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang berlaku dalam sejarah. Dia panggil historical sociology, ya. Isu-isu sosio-budaya dalam sejarah sepanjang Islam berada di alam Melayu kita ni. Baik. Tanpa buang masa, sedikit masa lagi dalam pukul 10 ni sepatutnya saya dah berhenti dan buka Q&A, ya. Kita mula 9 suku tadi, okey. Tapi sampai saya 2-3 minit lagi masuk sikit. Kemudian saya akan buka kepada soal jawab macam biasa. Harap ada yang sudilah bagi pandangan dan juga bercakap. Alhamdulillah minggu ni tenang sikit sebab saya berada di rumah, ya. Baik, Pasak Minda memang sengaja saya letak tajuk tu Pasak Minda. Dalam masuk kata memang nak doktrin lah, nak tegaskan. Inilah yang perlu dipasakkan jika kamu wahai pembaca sekalian nak faham buku yang saya tulis ni. Dan sebenarnya dia bukan isu baru lah. Dia bukan isu baru.
Saya hanya mengulang apa yang guru-guru saya duk sebut dalam kelas di UM dulu, yang saya duk dengar daripada saya bersama Mufti Perlis zaman dia muda, dan juga Maulana Muhammad Asri Yusof dalam banyak syarahan-syarahan dan juga kuliah-kuliah dan tulisan-tulisan buku beliau itu. Kita akan tengok satu persatu. Baik. Katanya di sini, meskipun idea yang ingin dibahaskan dan diangkat dalam buku ini sudah lama berlega dalam minda dan dikongsikan melalui banyak siri ceramah saya, namun usaha serius bagi merealisasikannya dalam bentuk penulisan bertitik tolak dari pengantar sebuah buku yang saya usahakan. Buku yang saya usahakan dengan beberapa orang sahabat. Naskah tersebut yang kami terbitkan sendiri adalah hasil terjemahan dan adaptasi daripada sebuah karya ulama Arab yang tersohor daripada Jordan, iaitu almarhum Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ta'ala, yang meninggal pada tahun 2012 tempoh hari. Ini ulama-ulama Jordan juga, yang siapa yang mengaji di Jordan tak kenal ni memang something wrong somewhere lah. Beliau antara ulama yang prolifik dan menulis dalam pelbagai bidang. Al-Aqidah fi Daw'if Quran wa Sunnah tu pun kitab dia juga yang 3-4 jilid tu, 5-6 jilid tu pun sudah diterjemahkan lengkap dalam bahasa Indonesia. Luar biasa. Almarhum Profesor Dr. Ahmad Sulaiman Ashqar ni ada sebuah tajuk buku yang saya jumpa PDF-nya bahasa Arab yang bertajuk Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadith An-Nabawi. Yang bermaksud kisah-kisah ghaib daripada hadis sahih Nabi SAW. Buku tu kemudian saya bagi kepada Telaga Biru terbit, saya dah tarik balik dan saya kemas kini sebab dia ada, saya buat 40 hadis sahih, kisah gaib ajaib. Kemudian kita tambah jadi 51 sebagaimana naskah yang asal, tapi masih dalam konteks ringkaskan, ikhtisar. Dan kemudian kebetulan Fadilatul Syekh Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman hafizahullah ada menghuraikan secara ringkas melalui channel YouTube beliau, dan saya telah minta izin untuk memasukkan link daripada syarahan-syarahan beliau itu ke dalam buku yang bakal diterbitkan ini. Yang akan diterbitkan oleh penerbit yang sama dengan Tafsir Tuk Guru Ustaz Ahmad Saifuddin itu. Dalam proses lagi lah, insyaAllah. Baik, dan saya memang niat buku ini sebagai silibus pengajian kuliah maghrib. Dan Alhamdulillah ramai asatizah kita mula guna. Sebab teorinya begini tuan-tuan, teorinya mudah. Orang Melayu suka dengan cerita. Sebab tu ceramah-ceramah yang banyak cerita sangat digemari. Hatta cerita tu cerita yang mengarut, tak sahih lagu mana pun, sebab ustaz tu pandai cerita dan dia dinamakan sebagai ustaz, maka apa berlaku? Ceramah dia sangat digemari kerana cerita tadi. Seronok. Dan Al-Quran tidak nafikan perkara itu. Sebab tu sebahagian besar daripada Quran adalah kisah, cerita. Maka apa tindakan kita? Alternatif yang saya fikir, begitu juga hikayat-hikayat Melayu lama adalah kisah-kisah, cerita-cerita. Sebab tu ia mudah tersebar dan sangat dipercayai. Seronok didengar di telinga. So bila saya perhati, kenapa ustaz-ustaz kita ni suka duk bawa cerita yang pelik-pelik ni? Pertamanya seronok tu cerita, tak payah fikir banyak, merujuk apa semualah. Tak payah buat homework, tak payah balik kitab. Kira dengar, baca mastika ke, dengar ustaz lain cerita ke, dengar siapa-siapa kedai kopi ke, cerita balik. Betul tak betul, awak fikir sendirilah. Itu bukan tugas saya, cuma cerita ni cerita yang menarik untuk didengar. So sebenarnya dalam dirasah Islamiyah, ulama-ulama kita ramai dah sudah susun kitab-kitab khusus berkaitan kisah minal Quran dan qasas minal hadis ni. Yang sahih, yang gaib, yang ajaib. Dan cerita tu pula mesti cerita yang ada sifat apa dia? Gaib, ajaib, luar biasa, cerita yang pelik-pelik, yang khawarikul adah, mencarikan adat yang ghair ma'kul, tak logik di akal. Cerita-cerita tu yang menarik masyarakat di luar sana. So why not kita tukar, kita reverse psychology, kita bawa cerita-cerita yang pelik-pelik, yang ghair ma'kul tadi, yang khawarikul adah tadi, mencarikan adat tadi, cerita-cerita yang unlogical tadi, cerita yang ghaib ajaib tadi, tapi sahih ada dalam Quran dan sahih ada dalam hadis. Dan buku ini ada jawapannya. Alhamdulillah. Saya perkenalkan PDF ini pada Dr. Rozaimi dan beliau pun membacakan dalam kuliah-kuliah. Alhamdulillah. Dan bila saya ringkaskan buku ini dalam bahasa Melayu, Indonesia dah terjemah dah. Saya ringkaskan balik dengan kawan-kawan saya makan. Ustaz Syamsul Abdul Rahman pun murid Maulana Asri Yusof, murid kanan antara terawal, tolong semak apa semua.
Dan bila terbit, ada ustaz-ustaz yang guna untuk kuliah. Iaitu antaranya Ustaz pindah ke Perlis dari Terengganu tu, Ustaz Al-Qarni, Ustaz Uwais Qarni tu. Dia pun guna dalam kuliah dia. Dan memang sedap lah tuan-tuan. Bila bercerita ni, kita baca hadis. Saya pun tak kata saya mengajar hadis sebab memang tak layak. Cuma kita kata kita nak sampaikan cerita-cerita daripada hadis Nabi SAW. Itu menyebabkan Alhamdulillah kelas-kelas muslimat saya seronok. Jadi mereka dapat dua dalam satu. Ustaz Zulkhairi Makno, saya ingat kuliah dia pun nak mula dah daripada teratak hadis ni. Dia pun guna buku saya tu untuk buku yang kami usahakan ringkaskan itu untuk pengajian dia. Dan kami saya guna naskah asal terjemahan Indonesia tu untuk baca secara begini jugalah dengan kuliah muslimat di TM selama 4 tahun habis. Alhamdulillah, semua orang seronok kerana ia bersifat cerita, tak rasa berat. Tapi sebenarnya semua isu tentang hadis, tentang akidah, tentang kepentingan kisah-kisah gaib, ambil daripada sumber yang sahih, ada dalam tu belaka. Yang tu saya kata saya terinspirasi dan jadi macam ada satu kita kata satu motivasi lah, satu targhib untuk melakukan. Mesti aku mula dah ni. Jumpa dah bahan-bahan yang menyokong idea-idea ataupun premis-premis kita selama ini. Jadi ini quotation dia. Saya akan baca sikit. Kemudian kita akan sambung pada sesi seterusnya lah. Pada bulan depan insya-Allah. Rasa lama pula dah cuti 2 minggu ni. Tu. Kena tanya teratak hadis lah. Kok dia nak tambah lagi ke lagu mana ke. lagi kerap, lagi cepat habis. Itu saja. Lepas habis tu, kita cuti lah. Tuan-tuan carilah kelas lain pula. Nah. Baik. Jadi antara yang dibahaskan dalam itu, dia kata, kami menulis sebagaimana di bawah. Cerita-cerita atau kisah-kisah ni kata pengantar dalam buku sana, yang saya nukilkan pula dalam buku ini. Sebab buku tu terbit dululah. Saya terbit sendiri dulu. Baru terbit buku ni. Saya nukil balik daripada buku ni, datang ke sini. Cerita-cerita atau kisah-kisah sering menjadikan suatu sesi peralihan maklumat berbentuk penyampaian verbal seperti ceramah, pidato dan khutbah menjadi menarik. Ditambah pula si penyampai itu sendiri adalah seorang yang pandai bercerita di samping berceramah meski apapun bidang dan topik yang diceramahkan, termasuklah ceramah keagamaan. Semestinya kemahiran bercerita menjadi daya tarik istimewa bagi seseorang penyampai, bagi membuat para pendengar tersihir. Ini Maulana Asriyah pernah ulas. Sihir ni boleh melalui kata-kata. Maksudnya bukan kata spell, ruqyah saja. Tapi pandai pidato ni pun boleh menyebabkan orang tersihir. Orang jadi kagum. Orang jadi takjub, taksub bahkan. Kerana personality membina kewibawaan. Walaupun palsu ke, ikhlas ke tidak ke. Tapi bila berbicara dengan intonasi, dengan gerak badan, mimik muka yang tertentu, dibantu dengan alat-alat lain, muzik lah apa semua begitu begini, boleh menyebabkan orang terpesona, tersihir itu. Dengan apa yang diucapkannya, demikianlah bagaimana manipulasi terhadap seni penyampaian ini mempengaruhi para pendengar sehingga mereka terkesan dengan cerita-cerita yang disampaikan, meskipun kisah-kisah tersebut mungkin hanya rekaan, khayalan dari sumber yang tidak autentik, bahkan mungkin ianya tidak sahih sama sekali. Katanya lagi apa dia? Namun kerana si penyampai adalah seorang yang pandai berceramah dan dianugerahkan dengan bakat bercerita, di samping mempunyai sedikit asas pengajian agama. Khusus, memang begitulah kriteria khusus ataupun wa'is, tukang nasihat, tukang motivasi, yang disebutkan dalam literasi, antaranya karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Dia ada satu kitab khas tentang isu ini. Dan ada satu kajian oleh Orientalis yang pernah di-sharekan oleh Ustaz Aziz Abdul Jamil. Tuan-tuan boleh cari nanti. Tentang bagaimana penceramah-penceramah dulu yang disifatkan sebagai khusus ini menjadi isu dalam sepanjang sejarah Islam abad-abad yang sebelum ini. Mereka ada tempat dan mereka berperanan besar. Sama ada dalam memberikan kebaikan ataupun yang lebih besar adalah menyebabkan kerosakan kepada masyarakat. Baik. Maka ini menjadikan ceramah-ceramah mereka begitu diminati, khususnya orang awam daripada kalangan wanita. Ini memang disebut.
Sebab tu Dajjal mari bawa magic untuk wanita lah yang paling terpesona dengan magic Dajjal itu. Ternyata ceramah agama yang disampaikan melalui kaedah bercerita, storytelling ni, atau pengisiannya penuh dengan cerita-ceriti, lebih menghiburkan berbanding dengan ceramah agama yang fokus kepada pengisian Al-Quran dan Sunnah yang kadang-kadang terlalu teknikal bagi difahami oleh orang awam. Tapi Alhamdulillah sudah berubah, sudah semakin berubah. Dan kita kena teruskan trend tersebut. Ini perjuangan kita dan ini sumbangan kita. Semoga kita bawa sumbangan ini dan kita boleh bukanlah menuntut, boleh ada nilai tambah untuk kita di akhirat kelak lah tuan-tuan, bahawa kita cuba untuk mengangkat wacana Islam yang mengutamakan Al-Quran dan Sunnah berbanding dengan yang sebaliknya itu. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Sesetengahnya pula memang menggunakan kisah-kisah daripada Al-Quran ataupun hadis. Namun dalam keadaan sedar ataupun tidak sedar, memasukkan juga tafsiran dan huraian daripada riwayat Israiliyat atau hadis palsu. Dan kebiasaannya ia lebih rinci dan bombastik bagi dijadikan modal ceramah untuk menarik perhatian pendengar daripada kalangan orang awam. Okey, saya berhenti di situ. Saya nak buka kepada sebarang perbincangan, sama ada nak bercakap boleh ataupun nak menulis dalam chatbot kita pun boleh. Saya stop presentation sekarang. Ataupun nak terus lagi, tuan-tuan. Saya open Ada yang nak berbincang, memberikan buah fikir, ataupun kita nak terus sikit lagi? Terus lagi boleh, Ustaz. Oh ya. Ada yang nak bersuara kah? Yang nak tanya apa-apa kah? Boleh juga. Sementara tu. Terus sikit lagi. Okey. Okey, baik. Kalau gitu kita pergi paling tidak habiskan bahagian inilah. Sebahagian Al-Quran dan hadis adalah berbentuk kisah-kisah. Di sinilah ini gagasan yang saya bawa 3, 4, 5 tahun lepas dan cuba untuk popularkan di kalangan kawan-kawan, khususnya asatizah muda yang berceramah lah, yang balik pada negara. Dan mereka yang pernah lalu bidang hadis secara khusus tak ada masalah sangat. Tapi yang ramainya yang di luar sana tidak begitulah. Baik, di sinilah bagaimana boleh kita fahami apakah hikmah Al-Quran itu sendiri terdiri daripada kisah-kisah sehingga kan para ulama seperti Imam Ibn Kathir rahimahullah yang wafat pada tahun 774 Hijrah menulis khas kitab mengenai kisah-kisah Nabi dan Rasul serta selainnya berjudul Qasasul Anbiya. Dan sebenarnya ni fakta yang kurang tepat. Qasasul Anbiya Ibn Kathir adalah bahagian daripada kitab Al-Bidayah wan Nihayah dia yang seorang ulama zaman moden ini keluarkan bahagian kisah Qasasul Anbiya saja, bermula daripada bab Bada'il Khalqi, iaitu permulaan alam ini diciptakan, sampailah kisah Nabi Adam, sampailah kisah Nabi Muhammad SAW. Sebab Imam Ibn Kathir tulis Bidayah wan Nihayah tu daripada alam diciptakan, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sampailah pada zaman dia. 700 Hijrah tu. Jadi besar, sebab tu Bidayah wan Nihayah tu besar. Jadi ulama ni, nama apa? Dalam tesis saya petik isu ini sebab ia telah dijelaskan oleh Salah Abdul Fattah Khalidi dalam buku dia iaitu Qasasul Qurani tu, 4 jilid tu. Seorang sahabat kita, Ustaz Abu hadiahkan pada saya balik pada Jordan. Dia tahu saya duk cari kitab tersebut, dia hadiahkan pada saya dan saya gunakan untuk rujukan tesis PhD saya. Yang memang tajuknya ada kaitan dengan Qasasul Qurani tu Walaupun konteks saya adalah tentang teks alam Melayu, Qasasul Anbiya alam Melayu punya, tapi ada kaitan lah rujukan tu. Jadi apa berlaku adalah Qasasul Anbiya ni sebenarnya adalah dikeluarkan oleh ulama tadi, sarjana zaman kita ni, bukan sarjana dulu. Dia keluarkan untuk diletak jadi Qasasul Anbiya saja. Jadi kalau kata Imam Ibn Katsir tulis khusus buku yang namanya Qasasul Anbiya, tak tepat lah. Yang lebih tepat adalah dia tulis Al-Bidayah wan Nihayah yang kemudian dikeluarkan bahagian tersebut. Baik, kemudian tema itu dikembangkan lagi oleh siapa? Oleh ulama tafsir mutaakhir ini seperti Syekh Dr. Umar Sulaiman Ashqar yang ada beberapa kitab juga berkaitan kisah Quran ataupun kisah minal Quran, kisah minal Injil, dia ada. Tu. Dan kemudiannya Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi,
ketika ini dia masih hidup, saya tulis buku ni, hafizahullah, yang kini sudah rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasi'ah, kulluhum insyaAllah. Baik. Ironinya banyak juga kisah-kisah yang disampaikan dan dijadikan modal ceramah yang sering dinisbahkan kepada alam gaib, Nabi dan Rasul, para malaikat, sejarah-sejarah silam, kejadian langit dan bumi, makhluk-makhluk terawal diciptakan Allah, Nur Muhammad. Ni kita kata ni ada kaitan. Lepas tu saya bila Ustaz Nur keluar dengan membahaskan, mengkritik Nur Muhammad apa semua tu, saya jadi teruja. Dan saya pun macam involve jugalah. Sehinggalah kita buat seminar yang besar tempoh hari pada tahun sudah, bulan 10, 2000 sudah. Kami rancang seminar itu sebelum PKP lagi tuan-tuan. Bayangkan. Sebelum pihak sana buat seminar Nur Muhammad mereka, kita dah rancang, tapi mereka buat itu lagi baik. Muncul pula seorang akak berpurdah dalam TikTok, ulas pula isu Nur Muhammad, sedang elok belakalah. Kami pun buat seminar 6 jam tempoh hari, kumpulkan dan membahaskan isu itu secara tuntas. Boleh tengok dua-dua seminar. Tengok seminar mereka dan tengok seminar kita. Buat perbandingan. Hujah siapa sebenarnya yang benar-benar ikut disiplin keilmuan Islam dalam membahaskan isu tersebut. Itu. Kita hari ni dunia berbahas secara terbuka begitu. Kita tak main dah. Untuk main lempar tangan semuji, lempar batu semuji tangan ni bukan zaman dia dah. Sebab tu buku saya pun saya terbuka, siapa nak kritik, siapa nak bahas. Tulis buku lah, apa masalahnya. Atau membuatlah video panjang-panjang, ulah balik apa tak betul, apa salah. Mungkinlah saya pun bila baca balik ada benda saya rasa, ni tak betul ni aku tulis ni. Adalah. Tapi setakat ini belum ni lagi lah. Nah, mungkin buku ini tidak dibaca ataupun tidak sampai pada mereka lah. Tengok nama kata pengantar pun siapa? Dr. Mazhar, Dr. Rozaimi. Dah, itu pun mereka dah pangkah lah kot. Baik. Kemudiannya, katanya lagi di sini, diambil semua batil dan dusta. Riwayat-riwayat Israiliyat dan hadis palsu, ia juga termuat dalam kitab-kitab tafsir dan hadis serta kitab-kitab nasihat. Biasanya golongan sufi lah ni. Nah, kisah-kisah tokoh, Hilyatul Awliya, apa semua tu, dan tasawuf yang dijadikan rujukan oleh para penceramah. Nasihat, kitab contohnya Ibrahim Samarqandi, Abu Laith Ibrahim Samarqandi. Apa nama? Tuhfatul Raghibin, Tuhfatul Raghibin. Tanbihul Ghafilin. Peringatan bagi orang yang lalai dan seumpama itu. Kitab yang baik, banyak benda baik dalam tu, tapi riwayat-riwayat yang palsu dan tidak sahih pun banyak juga. Itu kita kata kena hati-hati. Di alam Melayu selepas Islam datang dan berkembangnya tulisan pujangga serta ulama-ulama alam Melayu kita ni, riwayat kisah-kisah Israiliyat dan hadis palsu juga dipanjangkan dalam karya-karya mereka. Lantas disebarkan buat sekian lama di Nusantara ini, mungkin kerana terhadnya bahan rujukan pada zaman mereka. Itu sangka baik kita. Zaman tersebut para ulama yang tak belajar jauh ataupun belajar di sana, dia terhadlah ruang lingkup. Sebab tu tafsir Quran tak banyak di alam Melayu. Terjemahan hadis hampir tidak ada. Adalah beberapa sahaja. Bayangkan, yang dikatakan Islam, ulama alam Melayu kita ramai boleh bahasa Arab dengan fasih, tapi tafsir Quran tak banyak. Tak sampai 10. Lengkap 30 juzuk. Terjemahan hadis yang lengkap, Sahih Bukhari, Muslim, tidak ada. Bolehkah tuan-tuan bayangkan orientasi keilmuan Islam sepanjang Islam di alam Melayu? Ini satu fakta yang tak boleh kita nafikan. Dan ada satu benda yang lebih bukanlah bahaya, tapi lebih mengejutkan saya jumpa. Tradisi hafal Quran tidak pernah berlaku di alam Melayu kita, tuan-tuan. Sehinggalah abad moden baru ada tradisi hafal Quran, tu pun selepas betul-betul Mufti Haji Noh, Mufti Haji Noh, betulkan saya, adalah orang pertama yang dihantar untuk hafal Quran di Mekah dan balik, dan dialah orang pertama yang Tunku Abdul Rahman panggil untuk jadi mudir kepada Darul Quran hari ini yang asalnya adalah di Masjid Negara. Tu. Sekejap saya nak cas bateri. Jadi sepanjang pembacaan saya dalam literasi ulama-ulama tradisional alam Melayu, tidak dinyatakan bahawa mereka hafal Quran ke tidak. Wallahu alam. Kita sangka baik mereka hafal Quran tu sebenarnya.
Tapi kalau kita baca literasi biografi ulama-ulama ulama-ulama Arab, dari awal lagi terus mereka akan sebut ulama ini umur 10 tahun hafal Quran. Syekh Dr. Yusuf Qaradawi 12 tahun hafal Quran. Bawah 15 tahun mesti hafal Quran. Itu ulama-ulama Arab lah. Tapi dalam tradisi alam Melayu kita, minta maaf saya sebut, setakat yang saya baca, tidak dinyatakan bahawa secara jelas ulama ini biasanya apabila mereka melalui proses pengajian, mereka akan hafal Quran dulu. Tapi dengan terbuka mereka kata ulama ni hafal matan Ajrumiyah, matan Afiyah Ibn Malik, matan ni, kitab hikam ada yang hafal. Tapi tidak Quran. Jadi saya nak faham itu orientasinya dulu. So kita nak cakap tentang ni sahih, ni tak sahih. Lambatlah. Ni baru 10-20 tahun ni baru kita dengar orang duk bincang sahih, tak sahih, riwayat ni. Dulu mana ada, tuan-tuan? Dulu mana ada? Itu realiti, ya. Baik, lagi sikit lagi. Kini kesedaran bagi mendapatkan sumber yang sahih, khususnya dalam bab ghaibiyat, semakin meningkat. Setelah sekian lama kita dijauhkan daripada sumber kisah-kisah sahih kerana para penceramah sendiri tidak memahirkan diri mereka dengan kisah-kisah daripada Quran dan hadis yang sahih, menyebabkan banyak kisah yang di sebaliknya bertebaran dalam masyarakat. Sewajarnya menjadi keutamaan para pendakwah penceramah ilmuwan bagi menyampaikan kisah-kisah daripada riwayat yang sahih kepada masyarakat awam, bukannya bermudah-mudah dengan alasan perkara yang baik, apa salahnya. Hal ini ditegaskan dalam muqaddimah kitab ulung karya Syekh Dr. Muhammad Husin Al-Zahabi, seorang ulama daripada Mesir, ya, Azhar Mesir, yang berjudul Al-Isra'iliyah fi Tafsir wal Hadis, dan juga karya Syekh Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah melalui kitabnya yang berjudul Al-Isra'iliyah wal Mawdu'an fi Kutubit Tafsir, yang mana kitab ini sudah diterjemahkan lengkap dalam bahasa Melayu, terbitan Jakim. Saya kata di sini, kedua-dua syekh ini adalah ulama besar dalam bidang tafsir dan Quran dan hadis daripada Universiti Al-Azhar. Saya buat kurungan, bukan Saudi. Tanda seru. Geram lah tu, geram. Ternyata mereka sangat tegas dan teliti dalam isu ini, sebagaimana para ulama sebelumnya yang memahami kesan periwayatan kisah-kisah palsu dan daif kepada orang awam. Okey, kita berhenti situ. Saya nak buka peluang untuk siapa-siapa tanya soalan dan bercakap. InsyaAllah kita akan sambung kemudian. Okey. Okey, ada sebarang persoalan dan juga cadangan, perbincangan daripada tuan-tuan sekalian. Ada 40 orang juga ni. Alhamdulillah. Tak apa, jangan segan, ya. Kalau segan tak buka kamera pun tak apa, buka suara saja. Mungkin ada yang nak yalah, pengalaman sendiri ke, lagu mana ke, macam mana ke. Ada ke? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Encik Aman. Sila, Ustaz. Apa nak confirm sekali yang riwayat tentang kelebihan malam nisfu Syaban ni memang tak ada yang sahih, Dia begini. Semua perbincangan kita tengok secara umum. Riwayat khusus malam nisfu Syaban, Imam Syafi'i ada sebutlah malam-malam yang mustajab dia suka berdoa dan buat amal soleh tu. Dan antara malam itu termasuk malam nisfu Syaban. Kita tak nafikan ada kelebihan bulan dan bulan secara keseluruhan. Tu ada hadisnya. Rasulullah banyak puasa apa semua begini. Dan juga malam nisfu Syaban pun ada hadis yang agak dibincangkan. Cuma tidak ada ibadah khusus. Yang jadi masalah perbincangan menjadi perbalahan adalah bila ada pihak mengkhususkan amalan, maka disusun amalan itu dengan kaifiyat dan fadilat yang khusus. Kita pula kata berdasarkan dalil-dalil yang ada, bukanlah bermaksud tidak ada kelebihan itu. Kelebihan ada, cuma tidak bolehlah dikhususkan amalan-amalan tertentu dengan mengatakan ada kaifiyat, cara, tata caranya dan fadilat-fadilat khusus. Dia tidak boleh ada idhafiyah, penetapan khusus itu. Nak buat apa, buatlah. Malah tu nak istighfar lah. Nak baca Quran pun baca Quran lah. Tak semestinya surah Yasin saja. Nak bagi derma lah. Dah seumpamanya. Wallahu a'lam. Dan hal ini telah ditegaskan oleh Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Dan juga dalam Irsyadul Hadis, Sayyidus Samah Mufti Wilayah zaman Dr. Zul dulu pun ada huraikan perkara itu, ya. Tuan Kamal.
Jadi kita tak halang kata nak buat amal soleh tu, buatlah. Cuma tidak boleh menetapkan amal yang khusus dari sudut kaifiyat dan fadilat. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Ada lagi ke tuan-tuan? Sebelum kita tutup 10.30 dah ni. 10.25. Saya tak apa, tuan-tuan suruh bercakap 2-3 jam lagi pun tak apa saya ni. Tapi itulah. Ada lagi ke tuan-tuan? Kalau ada yang nak tulis pun boleh. Kalau tak ada, kita berhentilah. Abang Zaim. Kalau tak ada dah. Allah, Ustaz Razi tanya soalan. Kelakar. Dia boleh wasiat saya je ni. Perancangan terlalu banyak ya. Saya memang start 2-3 tahun ni kerana fokus pada tesis. Tapi dalam masa sama, maklumat baru dan idea-idea baru tu selalu datang. Kalau kira sekarang yang saya mula, Alhamdulillah lapang lah. Selepas hantar semalam, saya pun dah susun balik jadual. Adalah beberapa buku yang contohnya yang tertangguh lama tentang jin, tentang kalau saya tunjuk lah ya. Alang-alang Ustaz Razi akan tanya ni. Sekejap ya. Okey. Oh, tu sorry. Itu dalam laptop satu lagi. Sorry. Yang paling lama saya peram iaitu berkaitan dengan Nur Muhammad, Wahdatul Wujud dan Martabat 7 di Alam Melayu. Sambungan Alam Melayu lah. Saya ingat saya memang kena fokus pada isu-isu tu. Ada juga lagi berkaitan dengan jin, roh dan apa di Alam Melayu juga. Berkaitan dengan kefahaman orang Melayu dulu terhadap roh, jin dan juga syaitan ke iblis. Tapi benda sama itu. Di Alam Melayu. Maksudnya, saya nak hurai betul-betul kenapa orang Melayu kita dululah berdasarkan literature yang ada dalam sejarah duk anggap benda tu masih lagi. Kenapa roh, konsep roh yang orang Melayu faham dulu macam mana Begitu juga Nur Muhammad, Martabat 7 dan Wahdatul Wujud tu sebab banyak perbincangan mutakhir ini semakin banyak sumber-sumber yang pelbagai. Alhamdulillah Ustaz Ahmad Ikram banyak memudahkan kefahaman kita selain pada Ustaz Nur yang banyak menjelaskan. Dan sebenarnya sudah lama perkara ini didedahkan oleh Profesor Dr. Abdul Fattah Ibrahim melalui karya-karya beliau, tapi sebab ia tak sampai kepada masyarakat, beliau sendiri pun tak begitu popular dalam masyarakat, menyebabkan karya beliau pun tak berapa meluas, melainkan di kalangan orang akademik sahaja. Dan rupa-rupanya idea-idea beliau itu sebenarnya ditentang dari dulu lagi oleh pihak-pihak tertentu, sama ada daripada pihak autoriti ataupun pihak umum lah. Termasuk daripada sarjana-sarjana universiti sendiri. Dan kita dalam akademik tak ada masalah, setuju tak setuju tu. Sebab kita tidak menghukum sesak ke kafir ke apa semua, itu urusan kamu lah. Tapi setuju, bagi hujah. Tak setuju, bagilah hujah. Paling tidak, satu artikel jurnal. Kalau nak lebih ni, adalah satu buku lah. Sebagaimana yang saya buat ni, insyaAllah. Dan banyak lagi lah Ustaz Razif. Idea-ideanya, insyaAllah kita pun boleh ada buku bersama nanti. Kalau Ustaz Razif sudi. Tapi saya tak layak lah nak menulis dengan Ustaz Razif. Baik, isu bergerak pantas dari batiniyah kepada peringatan syairah V. Ahmad adalah kepada isu terkait pluralism, liberalism yang mentega terbang, terkait reinkarnasi, i.e. roh yang bergerak berpindah semakin celaru dan perlukan penjelasan ilmu dan perjuangan pembersihan. Syukur Ustaz. Baik, betul Tuan Man kita ni. Asas masalah ini sama. Usul masalah ini sama. Dan itu telah saya tegaskan dalam buku Khurafat, Tahyul dan Mistik di Alam Melayu. Sebagai kesinambungan kepada buku yang kita baca ni, Israiliyat Hadis Maudhu' fi Nasir al-Amal. Iaitu kita gagal faham sungguh-sungguh SOP untuk kita berinteraksi dengan alam dan makhluk gaib menurut kerangka Al-Quran dan Sunnah. Kita masuk ke alam gaib, kita masuk untuk akses ke alam gaib dan makhluk gaib bukan purely, bukan betul-betul bersih guna Quran dan Sunnah. Yang kita masuk ke alam gaib ini ada pengaruh falasifah melalui metafizik. Kita masuk ke alam gaib untuk bincang tentang ruh dan seumpamanya, ada pengaruh falasifah sebelum datangnya wahyu. Ini menarik kita bahaskan nanti kenapa Rasulullah ditanya yas'alunaka 'anir ruh
Qulir ruhi min amri rabbi. Ini Ustaz Ahmad Ikram dah bahaskan, yang perbahasan beliau tu tak jumpa dalam kitab tafsir. Luar biasa tuan-tuan. Ada kaitan dengan isu batiniyah dan isu-isu agama-agama, dia panggil monism, penentism, penentism dan seumpamanya itu. Ada kaitan. Memang kita kena faham isu ni. Kalau kita nak faham kenapa batiniyah mula ada dan dia tak setuju dengan akidah tauhid, dan kenapa dia rosakkan jadi batiniyah, dan kenapa, memang itu satu set kefahaman yang panjang dari semenjak Islam muncul lagi, sehingga Islam muncul, Islam nak betulkan benda ni lah. Yang Quran hadis mari tu nak bersihkan benda ni lah. Bahawa nak bagi tahu benda gaib, hal-hal ghaibiyat, antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Semua benda gaib ini kamu kena faham ikut SOP Quran dan Sunnah sahaja, wahyu. Kamu tak boleh guna yang falasifah, yang agama yang daripada pengaruh agama Hindu ke Buddha ke, yang falasifah lah tu. Dan juga yang mari kemudian yang Tok Bomo Pawan Dukun kamu duk bagi tahu, tak boleh. Tapi itulah yang celaru sinkreti habilikin jadi semayang bang tak tinggal. Tapi Tok Bomo Pawan Dukun bercakap dengan alam gaib pun terima juga. Yang ni kita kata kekeliruan sebenar ni. Inilah yang saya duk tumpahkan dalam buku-buku saya ni. Nak bagi faham kata, kefahaman tentang alam dan makhluk gaib, iman kepada alam dan makhluk gaib, mesti terasnya benar-benar Al-Quran dan Sunnah. Tak boleh tidak. Ada dalam hampir 50-60 ayat dalam Quran ada kalimah al-ghaib. Dan juga kata terbitan ghuyub, ghaibun dan seumpamanya. Jelas di situ penegasan Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Mafatihul ghaib dan seumpamanya. Memang saya rancang nak tulis buku khas lah, himpun tadabbur secara khusus ayat-ayat yang ada kalimah al-ghaib. Sebab itulah kekeliruan kita, orang Melayu dan kebanyakan orang Islam, adalah itu, iaitu akses kita ke alam dan makhluk gaib, tentang roh, tentang jin, iblis, tentang ni bercelaru. Termasuklah pengaruh falasifah, termasuklah pengaruh agama Hindu Buddha, termasuklah pengaruh Tok Bomo Pawan Dukun dan seumpamanya. Itulah tuan-tuan. Pergi kepada yang baru ni pula, yang Ustaz Razif pun terlibat membahaskan tentang isu-isu astral, roh terbang lah, apa semua, yang New Age movement, apa semua. Lanjutan daripada itulah tuan-tuan. Jadi kalau kita benar-benar faham hakikat iman kepada alam dan makhluk gaib ikut Quran dan Sunnah, maka itulah yang dikatakan taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabiyhi. Berpeganglah kamu kepada Quran dan Sunnah, aku tinggalkan, aku arahkan kamu kepada dua arahan, iaitu berpeganglah teguh kepada Quran dan Sunnah, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. InsyaAllah Malik fil Muwatta. Wallahu a'lam. Baik. Ya betul tuan-tuan. InsyaAllah kita akan cuba usul. Saya dah cadang kepada beberapa ustaz, termasuk Ustaz Syari. Sebab saya tengok benda tu penting lah, asas akidah tu. Itu usul akidah kita tu sebenarnya. Saya pun pelik. Hatta dalam akidah salafiyah kita punya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itulah terasnya. Bahkan dalam Asy'ariyah memang ada bab ghaibiyat dan sam'iyat. Dan itu paling banyak dibahaskan. Dan itulah yang cuba kita fahamkan. Mesti balik pada kefahaman asas agama ini sungguh. Sebab tanpa panduan wahyu, kita akan keliru dan kita akan mengarut dalam urusan ghaibiyat. Itu yang boleh cerita macam-macam tu. Boleh reka cerita, boleh terima atau terbang sana, terbang sini, apa semua. Sebab tak jelas benda gaib tu apa menurut Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ insyaAllah, Abah Zaim. Tuan-tuan sekalian, kita akan sambung lagi dalam 2 minggu lagi. Ataupun kita akan cuti bulan Ramadan. Abah Zaim, tengoklah macam mana. Tengok pada Elminah macam mana ya. Sama ada nak teruskan ataupun nak ubah kuliah waktu ke lagu mana bulan puasa. Saya tidak ada masalah. Bergantung pada pihak penganjur lah. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abah Zaim ada nak kata apa-apa ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ustaz. Syukran, Ustaz. Terima kasih.